Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan sekalian, bersama dengan saya sebentar saja lagi kita berbicara tentang kisah Zulkarnain. Percayalah, kisah Zulkarnain bukan hanya kisah sejarah, tetapi kisah yang memandu kehidupan kita sebagai pemimpin dalam berkeluarga, dalam berorganisasi dan dalam bernegara. Jadi jangan lepaskan peluang anda bersama dengan saya sebentar lagi di Assalamualaikum untuk kita buktikan pada anda 3 hentian Zulkarnain merupakan 3 hentian dalam kehidupan setiap insan yang bernama pemimpin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi sedikit teaser daripada Ustaz Muhammad Syahari Abdul Rahman berkenaan dengan tadabbur kita pada hari ini. Sila rujuk surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 98 kerana pada pagi ini insya-Allah kita akan tadabbur tentang kisah Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Pat si kulipat. Bagaimana puasa hari keempat? Masya Allah, tabarakallah. Untuk itu, tanpa membuang masa lagi, kita bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Syahari Abdul Rahman, Jurulatih Utama Tadabbur Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat Ustaz ya? Sihat, Alhamdulillah. Ada beberapa benda yang saya excited pada pagi ini. Yang pertama sebab saya dapat masuk set baru. Yang kedua sebab saya bersama-sama dengan Ustaz. Saat ini saya rasa pertama kali kita bergandingan bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya always look forward to this sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, insya-Allah. Sebelum kita mungkin melanjutkan tentang perbincangan kita tentang kisah Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj ini, dan saya percaya sebenarnya kisah Zulkarnain sering menjadi perdebatan dan juga sering orang ceritakan ada teori konspirasi dan sebagainya mengenai siapakah sebenarnya Iskandar ataupun Zulkarnain ini. Mungkin Ustaz boleh tadabbur dahulu surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 98. Falyatafadhal mashkuran Ustaz. Terima kasih pada Hana Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Lalu khabarkanlah kepada mereka, aku akan bacakan ke atas kalian sebahagian sahaja daripada kisahnya sebagai peringatan buat kalian. Tuan-tuan, para penonton yang setia dengan TV Al-Hijrah, para tetamu Ramadan Al-Mubarak yang dirahmati Allah. Bila kita nak berbicara tentang Zulkarnain, sudah pastinya dalam minda kita ia merupakan kisah yang epik ataupun kisah sejarah tentang seorang pahlawan di masa lampau. Namun ya, Al-Quran, Allah Ta'ala menonjolkan bagaimana kisah yang Zulkarnain ini bukan hanya kisah sejarah tetapi zikra. Zikra ini artinya peringatan kepada apa yang selama ini kita lupa. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang tidak menyebutkan siapakah nama Zulkarnain. Untuk makluman Hana dan para penonton, Zulkarnain ini bukanlah nama. Ia adalah gelaran. Ia bermaksud pemilik 2 qarna, 2 tanduk, 2 empire. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui siapa sebenarnya Zulkarnain ini, apakah nama sebenarnya. Ya, Allah Ta'ala mengumumkan banyak nama dalam Al-Quran, ya, seperti Maryam, seperti Luqman. Tetapi kapan bisa nama itu tidak disebut. Ya. Jadi bila tidak disebut oleh Allah, Allah sebut gelaran, Allah sebut gelaran sahaja, kita excited lah nak tahu siapa Zulkarnain ini. Tuan-tuan, Hana sendiri, kalau kita kajilah, kalau kita masuk dalam bidang sejarah, kita akan bertemu dengan pelbagai pandangan dan pendapat, dan setiap pendapat barangkali ketebalan informasinya sangat padat dan banyak. Anda akan penat, anda akan tenat dengan maklumat yang too much tentang siapa calon-calon yang layak duduk di kerusi Zulkarnain dalam Al-Quran. Ada yang menyatakan Alexander the Great, ya, ada yang menyatakan Cyrus the Great daripada Parsi, Alexander daripada Romawi. Tetapi akhir sekali pengembaraan anda dalam bidang sejarah, para ulama kata kaji, akhirnya kita kata mana satu sebenarnya maklumat sebenar. Terlalu banyak sangat maklumat di tangan kita, berhelai-helai beratus-ratus kertas. Tapi akhir sekali kita akan berterima kasih pada Allah Ta'ala sebab Allah mempersembahkan kisah Zulkarnain dengan sangat simple,
tetapi menusuk kalbu, menikam-nikam kita, menampar-nampar kita, sebab Allah tidak paparkan ceritanya, yang Allah Ta'ala paparkan karakternya, sifatnya, perjalanannya menuju ke mana. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendidik kita apabila kita nak menyampaikan sesuatu kisah kepada anak-anak ataupun kepada kaki tangan kita, maka mohon diutamakan aspek pengajaran, zikra, supaya kita tidak hanya menjadi orang yang berbangga dengan pengetahuan yang banyak tentang Alexander kah, tentang Cyrus kah, sedangkan kita lupa apa kaitan kisah-kisah itu semua dengan kehidupan semasa kita. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bakal mempersembahkan cerita untuk kita para pemimpin ni buat senarai semak. Saya ada tak kualiti Zulkarnain di hentian pertama? Saya ada tak kualiti Zulkarnain di hentian yang kedua? Saya ada tak kualiti Zulkarnain di hentian yang ketiga? InsyaAllah kita akan pergi satu persatu. Baik, insya-Allah. Subhanallah. Jadi sebenarnya apa yang penting adalah sebenarnya apakah pengajaran dan ibrah daripada kisah Zulkarnain yang patut kita ambil. Bukannya siapa yang sebenarnya Zulkarnain itu. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, Ustaz. Oleh kerana pada hari ini, Ustaz, tadabbur kita ni agak panjang sebenarnya. Bermula daripada ayat 83 hingga 98. Betul. Jadi insya-Allah mungkin kita nak tengok satu persatu lah sebenarnya kan ayat ini dan bagaimana sebenarnya kita boleh mengambil ibrah dan kisah daripada Zulkarnain insya-Allah. Jadi Ustaz, dipersilakan Ustaz. Kalau kita mahu menjawab persoalan dah ya, siapa Zulkarnain? Okey, kita memang takkan jumpa jawapan yang muktamad. Siapa? Tetapi anda boleh catat sekarang ada 5 ciri menurut Al-Quran, ya, boleh contengnya di ruangan komentar Facebook tu kalau yang rajin. Okey, yang pertama sekali, beliau adalah pemilik dua empire. Zulkarnain adalah gelaran kepada pemerintah yang menguasai dua buah negara, dua buah empire gergasi. Bukan dua tanduk Ustaz Dua tanduk merujuk kepada dua empire. Two great empires ya, combined together. Bawah Zulkarnain. Empire apa? Wallahu alam. Carilah dalam sejarah. Al-Quran bagi hint untuk kita mengkaji. Yang kedua, dia adalah seorang yang menyembah Allah yang esa. Dan bukannya musyrik. Dan bukannya menyembah paganism ataupun berhala. Beliau ini percaya pada hari pembalasan. Itu nombor 2. Tak boleh kita terima mana-mana calon untuk masuk dalam pencalonan Zulkarnain dalam Al-Quran kalau dia tidak menyembah Allah yang esa. Nombor 3, dia memerangi kezaliman, Hana. Dia punya keyword penting pemerintahnya adalah justice everywhere. Dia tak boleh nampak ada kezaliman, sama ada berbentuk memerangi, menindas manusia maupun syirik kepada Tuhan. Yang keempat, dia berkebajikan. Dia tak boleh nampak ada gelandangan, ada orang miskin, orang yang tak ada pakaian, tak ada kediaman antara mereka dengan cahaya matahari, tak ada sebarang perlindungan. Dia tak boleh duduk dia, kata orang Kelantan. Yang terakhir, ini yang penting. Ini yang penting. Yang kelima, dia punya legasi adalah membina tembok daripada besi dan tembaga untuk tujuan kuarantinkan, untuk tujuan stop, untuk isolate, untuk mengasingkan satu bangsa manusia pengganas yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Jadi 5 ciri itu sempat catat belaka? Mudah-mudahan sempatlah mencatatnya. Jadi saya nak ulang sekali lagi apa yang telah pun Ustaz terangkan tadi. 5 ciri Zulkarnain dalam Al-Quran yang disebutkan. Yang pertama, pemilik dua empire. Dan yang keduanya, dia menyembah Allah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, dia merupakan, dia ni perangi kezaliman. Memerangi kezaliman, betul. Dan yang keempat, beliau ni berkebajikan dan tidak boleh melihat orang susah. Dan yang terakhir, legasi beliau adalah membina tembok yang menghalang Ya'juj Ma'juj daripada berleluasa. Masya Allah, tabarakallah, saya harap anda semua dapat catat. Baik Ustaz, mari kita rujuk pada ayat yang ke-84. Mohon Ustaz tolong jelaskan dengan lebih lanjut tentang kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Zulkarnain yang diberikan kekuatan, kuasa dan juga memudahkan setiap perkara yang beliau lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Inna makkanna lahu fil ardi.
Allah kurniakan tamkin kepada Zulkarnain. Tamkin ini adalah kestabilan sebuah kerajaan. Tidak boleh digoyang dan diganggu-gugat oleh sebarang usaha pencerobohan. Kedaulatan negara Zulkarnain yang Zulkarnain tawan. Di mana jua dia berada, dia akan memastikan kerajaannya, negaranya tidak ada sebarang penentang. Jadi, inna makanna bermaksud Allah jadikan kerajaan Zulkarnain stabil. Tak ada seorang pun boleh menumbangkan ataupun kudeta. Boleh menumbangkan Zulkarnain. Daripada dalam tak ada orang berani khianat, daripada luar tak ada orang berani ceroboh. Ini kurniaan Allah. Tapi yang menarik perhatian saya, Hana, adalah Allah menyebut sababa. Sababa. Wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Di mana kami dengan senang hati mengurniakan kepada Zulkarnain ini sababan. Sababan ni dalam bahasa Melayu pun kita sebut sebab. Kan? Tetapi dalam bahasa Arab, sababan ini adalah merujuk kepada tali. Tali yang mana kita gunakan untuk menyampai kepada hajat. Contoh tali lah masa kita di kampung dulu kan, mandi telaga kan, kita guna tali untuk timba tu kan, untuk ambil air dalam telaga. So tali itu dipanggil sababa. Di mana kalau anda ada hajat, sababan adalah pembantu untuk anda sampai kepada hajat dan maksud. Asbab itulah. Asbab, yes. Jadi Zulkarnain, Allah kurniakan kepadanya sababan. Allah senang hati kurniakan kepadanya sababan. Dan dia ini sangat pantas untuk mengambil sababan. Sababan ni, Allahumma salli ala Muhammad, pertama sekali adalah bala tentera. Ulama hurai, sababan ini adalah bala tentera yang ramai. Mana mungkin kerajaan anda stabil kalau tentera anda hanya seorang dua saja yang berdisiplin. Tentera yang berdisiplin. Yang kedua adalah kewangan, ekonomi yang powerful, punya super great power ni. Zulkarnain punya financial, punya kekuatan ekonomi sebuah empire. Jadi tak timbul masalah saya perlu berperang sebab saya nak cari duit sedikit. Tak ada. Bahkan kejap lagi kita akan tengok dia tolak macam tu je duit yang ditawarkan oleh penduduk. Yang ketiga, Zulkarnain punya strategi peperangan yang genius. Ini juga termasuk dalam sababan. Dia punya strategi, dia orang yang sangat experience, talented dalam hal-hal ketenteraan ataupun saya namakan sains ketenteraan. Sekurang-kurangnya inilah 3 perkara pada maksud sababan yang dikupas oleh para ulama kita. Subhanallah. Jadi satu persatu digrab. Allah Ta'ala menyatakan kebanggaannya kepada Zulkarnain. Ada orang, aku bagi nikmat, dia salah guna nikmat. Tetapi ada orang seperti Zulkarnain, Allah Ta'ala abadikan kisahnya dalam Al-Quran, di penghujung suratul Kahf, sebab ini antara tokoh yang Allah Ta'ala bangga. Ya, bukan seorang Nabi. Para ulama menyatakan Zulkarnain bukan seorang Nabi, hanya seorang pemimpin yang soleh. Jadi bila Allah sengaja tidak menceritakan tentang tokoh Anbiya, ialah Allah Ta'ala boleh cerita Nabi sebagai pemimpin, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Tapi kenapa dalam surah Al-Kahfi Allah tidak pilih Nabi-Nabi, Allah pilih orang biasa, tetapi luar biasa. Sebab surah ini sangat dekat dengan kita di akhir zaman. Kita semua mahukan pemimpin. Jadi Allah Ta'ala tunjulkan pemimpin yang bukan Nabi. Sebab kita dah tak dapat sebarang Nabi di akhir zaman. Tetapi masing-masing jadikan diri kita pemimpin menurut senarai semak yang Allah bentangkan dalam halaman 303 ni, insya-Allah. Subhanallah. Bila Ustaz terangkan kan, Allah kurniakan dia satu asbab, kekuatan ekonomi, kekuatan bala tentera dan juga kecerdasan fizikal dan juga mental kepada Zulkarnain. Maknanya kita nak cakap sebenarnya kat sini, apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Subhanallah. Jadi sebab Allah kata Allah dengan senang hati bagi. Masya-Allah, tabarakallah. Allah yang kurniakan. Masya-Allah, tabarakallah. Makna saya nak beralih kepada soalan kita yang seterusnya, Ustaz. Apabila kuasa dan juga kekuatan itu ada di tangan kan, dalam perhentian pertamanya Allah SWT menguji Zulkarnain dan kuasa yang dia miliki dengan suatu kaum yang ingkar lagi kufur. Pada ayat 85 dan juga 86, bagaimana sebenarnya Zulkarnain, seorang raja yang beriman ini, menggunakan kuasa dan kebolehannya dalam ujian pertamanya ini bagi ayat 87 dan juga 88. Mohon Ustaz terangkan. Terima kasih Hana. Okey, tuan-tuan catat belaka, Zulkarnain akan pergi ke 3 hentian. Ini adalah hentian 1/3. 1/3 perjalanan. Orang yang ada kuasa tapi banyak berjalan. Subhanallah. Dia bukan jenis goyang kaki, sembang dengan pelayan-pelayan dalam istana.
Ini bukan Zulkarnain. Zulkarnain adalah satu figura yang memang tak senang duduk, melainkan dia kena lakukan 3 perkara. Hentian pertama, K yang pertama. Keimanan. Hentian kedua, kejap lagi K yang kedua. Hentian ketiga kena tunggulah untuk K seterusnya. K yang pertama, di mana jua anda berada, jadilah Zulkarnain yang menyebarkan keimanan dan tidak suka pada kezaliman. Kezaliman ini adalah kesyirikan. Baik, di hentian yang pertama ini Allah Ta'ala paparkan Zulkarnain menuju kepada maghrib, ke bahagian matahari terbenam ataupun barat. Ke mana wallahualam, tetapi matahari telah Zulkarnain nampak terbenam di lautan yang warnanya hitam lumpur. Dan Zulkarnain menemui kaum di situ. Tuan-tuan, pemerintah bila nak tonjol kuasa, bila nak berlagak sombong, dia tak pergi tempat-tempat macam ni. Dia akan tawan kota-kota lama yang terkenal macam apa contoh Hana, yang famous atas globe ni. Paris, Moskow, Baghdad, apa lagi? Qahirah. Kalau dia nak nama, dia nak popular, dia nak orang suka dan orang viral ceritanya, inilah dia penakluk kepada Sydney, inilah contoh orang yang menakluk Itali. Tetapi Zulkarnain pergi kepada tempat yang kita kata dalam bahasa anak muda, entah apa-apa tempat dia pergi ni. Tempat di mana matahari terbenam, dia nampak matahari terbenam, di mana dia nampak terbenam dalam laut yang berwarna hitam lumpur. Ini bukan tempat yang popular. Tetapi kenapa dia pergi ke situ? Dia ada matlamat, dia ada vision. Kerana dia mahu menyebarkan keimanan. Dan semasa dalam perjalanan, pastinya seorang pemimpin dan bala tentera memerlukan rehat, memasang kemah untuk berehat. Dan kita kena ingat Allah Ta'ala menyampaikan cerita ini, beliau sampai sahaja di tempat terbenam matahari. Waktu siang ke waktu malam? Bila terbenam matahari? Malam. Waktu malam. Jadi waktu malam, kita tak nampak siapa nak serang kita. Jadi Zulkarnain dan bala tentera sedang berehat. Tetapi Allah Ta'ala mengisyaratkan adanya pihak tertentu di negeri ini yang tak senang dengan kehadiran Zulkarnain, lalu mengatur konspirasi untuk menyerang, tetapi Allah Ta'ala tunjuk ke Zulkarnain berjaya mematahkan serangan itu. Lalu penjenayah-penjenayah ini, gangster-gangster di hentian yang pertama ini, telah dipanggil menghadap. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Zulkarnain, engkau boleh mengambil 2 tindakan. Tindakan yang pertama, imma an tu'adzibah, kamu boleh seksa mereka. Dan tindakan yang kedua, wa imma an tattakhidha fihim husna, ataupun kamu boleh maafkan diorang dan bebaskan diorang. Zulkarnain jawab apa tuan-tuan? Subhanallah. Dia tak pilih pun salah satu Ana. Dia tak pilih saya akan seksa semuanya sekali, sebab macam mana mereka boleh serang saya pada waktu malam ini. Saya patut berehat. Muncullah tentera-tentera saya tak tidur. Bagus mereka jadi pagat 24 jam. Ataupun tak apa, saya maafkan mereka semua. Tak apalah, mereka tak akan melakukan kesilapan ini. Saya pemurah, saya maafkan semua. Tak. Subhanallah. Zulkarnain dia tak ambil salah satu, dia create yang dia punya sendiri. Pendirian dia, premis dia, iaitulah orang yang didapati dalang dan ada bukti dia dalang serangan ini, saya akan soal siasat, dan kalau dia tidak mahu bertaubat, saya akan seksanya. Dan kalau dia tidak mahu bertaubat dengan seksa di dunia, dia akan diseksa di akhirat. Manakala orang yang mungkin hanya menjalankan tugas kerana dipaksa, mungkin keluarganya dalam bahaya kalau dia tak serang kemah kami, dia mungkin dikambing hitamkan dan soal siasat menunjukkan dia tidak berniat untuk menyerang, dia hanya diarahkan, maka kita akan maafkan mereka. Jadi anda dapat lihat bagaimana Zulkarnain orang yang bertakwa, orang yang fikir 2-3 kali apa bentuk tindakan yang sesuai. Kerana memaafkan semua sahaja boleh menyebabkan ada penjenayah sebenar kata lepas. Kalau hukum semua pula, ada orang tak bersalah. Jadi dia sangat teliti tuan-tuan. Dia sangat teliti. Dia tidak cepat terpedaya dengan saranan menteri-menteri. Dia fikir 2-3 kali. Yang terbaik dalam hal ini adalah kita siasat dulu. Orang yang sangat teliti sebelum jump into any conclusion. That's character Zulkarnain yang pertama, ya, di hentian pertama.
Masya Allah. Jadi kita kena buat checklist terlebih dahulu kan. Kita ni karakter yang bagaimana? Adakah kita ini hendak mendapat nama? Sebab kalau kita lihat Zulkarnain itu, dia tidak pergi ke tempat yang masyhur untuk berdakwah. Dan yang keduanya, adakah kita ni orang yang teliti dalam membuat keputusan penuh dengan hikmah. Jadi kita checklist, adakah kita punya karakter seperti Zulkarnain? Sebelum anda buat checklist tersebut, apa kata kita berhenti lihat seketika, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Pada hari ini kita masih teruskan tadabbur kita mengenai kisah Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj, surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 98 bersama dengan Ustaz Muhammad Syahari Abdul Rahman. Sebentar tadi Ustaz telah pun jelaskan 5 ciri Zulkarnain dan juga 2 karakter beliau. Kita nak sambung pula mengenai Zulkarnain ini, insya-Allah. Ustaz, tadi kita terangkan macam mana karakter dan ciri Zulkarnain kan. Mungkin Ustaz boleh jelaskan perkataan kulna kepada Zulkarnain dan para rasul. Kulna itu maksudnya apa, Ustaz? Qulna ya Dzal Qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Qulna di sini bermaksud kami berkata. Tuan-tuan, kami berkata adalah Allah berfirman. Allah berfirman. Allah memberikan wahyu. Allah memberikan wahyu. Apabila para rasul, maka itu adalah wahyu secara langsung. Adapun Zulkarnain, beliau jumhur para ulama menyatakan bukan nabi tetapi raja yang saleh dan adil, maka kepadanya diberikan ilham. Kalau rasul wahyu, kalau biasa macam kita dan seperti Zulkarnain, maka itu adalah ilham. Maksud ilham di sini adalah Zulkarnain diberikan Allah ilham untuk melihat orang-orang yang menyerangnya di dalam kegelapan selepas terbenam matahari tadi. You have two choices. Kita pun memang bila berhadapan dengan orang-orang yang pernah mengkhianati kita, kan? Tuan-tuan sendirilah bila berhadapan dengan orang yang pernah melakukan perbuatan buruk kepada anda mesti terlintas. Ish, geram betul dia ni. Aku ada kuasa ni, jaga hampa belaka. Itu satu bentuk lintasan. Ya, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujur terlebih dahulu. Kebanyakan orang yang terlintas terlebih dahulu adalah perkara-perkara buruk. Sebab tu imma an tu'adziba, kebanyakan raja-raja dia memang kerja nak tonjol kuasa. Oh, kau nak serang aku Mari aku tunjukkan pada kamu macam mana hebatnya kuasa aku. Jaga korang semua. Dan satu lagi lintasan dalam hati Zulkarnain yang Allah ilhamkan adalah tengok air muka diorang ni macam diarahkan secara paksa. Tak apalah, aku maafkan. Tetapi selepas dia berfikir 2-3 kali, ya, ini kualiti penting tuan-tuan yang saya sebutkan tadi, tidak cepat membuat conclusion dan tidak cepat melakukan generalization. Apa dia? Generalization. Bukan general perang ni. Maknanya satu orang kita ada pengalaman pahit, kita terus kata bangsa ni memang teruk betul. Satu orang kita ada pengalaman pahit, kita terus kata kampung ni memang teruk betul. Satu orang daripada negeri, contohlah daripada negeri kita, negeri Kelantan contohnya, pernah ada kita ada track record yang tak baik dengan satu orang Kelantan. Kita kata orang Kelantan memang macam ni. Tak. Jangan generalize. Zulkarnainkan dirimu. Di mana ini satu bentuk ujian Allah. Memang saya pernah ada kes, saya pernah ada masalah dengan satu orang daripada bangsa A ataupun kabilah A. Tapi ini tidak menunjukkan sekali-kali semua orang dalam kabilah tu, semua orang dalam kumpulan tu, semua orang dalam jamaah itu adalah orang yang buruk-buruk belaka. No. Take it easy. Pasti kita diuji Allah. Ini yang dimaksudkan ujian Allah. Kulna di situ adalah kami menguji Zulkarnain untuk pilih salah satu daripada 2 pilihan. Dan ternyata Zulkarnain, Allah puji beliau kerana beliau berfikir 2-3 kali dan akhirnya keputusan beliau adalah kita siasat. Subhanallah, kita tabayun. Kita siasat, kita saring maklumat. Saya bukan pemerintah yang jenis cepat terpedaya dengan saranan-saranan menteri-menteri. Ya, saya mempertimbangkan, consider all factors. Gitulah.
Masya Allah. Jadi sebenarnya kesimpulan kita nak buat dekat sini adalah kita kena Zulkarnainkan diri kita dalam bermuamalah dengan orang kan. Sebab apa kita tak boleh generalizekan orang tu, oh daripada sini macam ni lah perangai dia. Betul. Ni gini lah perangai dia kan. Tapi subhanallah tadi bila Ustaz katakan ilham itu Allah beri kepada orang yang dia nak beri kan. Sebenarnya kadang kita saya risau kadang-kadang kan, apakah sebenarnya tindak tanduk kita ini sentiasa dipelihara oleh Allah. Sentiasa kita ni mendapat petunjuk daripada Allah. Macam Nabi dia dapat wahyu kan. Betul. Dan Zulkarnain diberi ilham. Kita ni orang biasa ni macam mana Ustaz? Subhanallah, saya suka soalan ini sebab ini yang akan membawa kita pada hentian yang kedua. Di mana hentian kedua Allah Ta'ala gambarkan Zulkarnain pergi ke satu tempat, nanti kita hurai. Dan di tempat tu Allah Ta'ala kata, kami tahu perihal Zulkarnain. Hanya kami tahu apa dalam hati Zulkarnain. Kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra. Maksud di sini adalah Zulkarnain bila dia pergi ke sesuatu tempat dan dia berjaya mencapai sesuatu yang menurut aras ataupun kayu ukur ketenteraan. Kebanyakan orang, apa akan berlaku? Oh, saya dapat piala, saya dapat anugerah. Terima kasihlah kerana mengiktiraf jasa saya dalam tentera. Tetapi bagi Zulkarnain, kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra. Dia selalu menghitung, Tuhan redha tak perbuatan saya? Allah. Tuhan mencatat apa dalam buku catatan amal saya? Allah. Adakah perbuatan saya di hentian pertama diterima Allah? Adakah saya berjuang kerana Allah atau kerana harta? Adakah saya berjuang kerana Allah atau kerana nama? Sesungguhnya jihad saya tidak diterima kalau saya berjuang untuk populariti. Jadi sangat cantik Allah menyusun cerita Zulkarnain daripada hentian pertama bagi dia dapat mengatasi musuhnya. Berapa ramai orang bergembira ya kerana dapat mengatasi musuhnya, huri-huri, ye buat parti, buat pesta. Berapa banyak pemimpin-pemimpin kafir yang menyambut dengan arak dan wanita. Tetapi bagi Zulkarnain, Allah terus gambarkan hentian kedua. Menunjukkan dia tak rehat, Hana. Dia tak rehat. Bagi setengah orang, saya dah mencapai kejayaan di hentian pertama, bagi saya rehat sekejap, setahun, 2 tahun, saya nak berjalan. Tapi bagi Zulkarnain, dia teruskan perjalanan, dia tak rehat. Dan menarik ya, di hentian pertama Allah gambarkan dia sampai waktu malam. Hentian kedua dia sampai waktu pagi. Menunjukkan mana tidur dia. Mana rehat dia? Di waktu malam dia bermunajat, ya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Waktu malam adalah farghab. Waktu malam adalah waktu aku mohon agar Allah terima amalan aku. Oh, what a great personality sedang kita lihat sekarang ni tuan-tuan. Jadi itulah saya rasa jawab persoalan Hana tadi. Kita ni orang biasa tak ada wahyu. Macam mana kan? Kita memang tak terima wahyu tapi dengan muraqabah. Muraqabah, muhasabah ni peranan tarawih ni. Tarawih kita lepas kita beberapa rakaat kita rehat sekejap, betul tak? Yes. Rehat tu bukan main phone. Rehat antara rakaat tarawih ini adalah untuk kita maqama ramadhana imanan wahtisaban. Muhasabah diri. Saya faham tak apa yang saya baca dalam Quran tadi? Saya faham tak apa imam baca tadi? Hati saya tak rasa apa-apa ke dengan Quran? Apa Quran saran pada saya ni? Macam mana saya nak betulkan kehidupan saya? So berlaku muhasabah Tuhan. Subhanallah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan Iskandar Zulkarnain ini dia tidaklah memanfaatkan apa yang didapat untuk kepentingan diri dia. Tetapi apa yang didapat itu untuk kepentingan agama dan juga akhirat beliau sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah. Maka sebenarnya apa yang kita dapat belajar daripada sini kisah Zulkarnain ini pada sudut menggunakan kekuatan dan juga kelebihan demi kebaikan. Sebab ialah bila kita dapat segalanya, macam Zulkarnain ini memang mudah nak tergelincir sebenarnya. Betul. Mudah. Dapat sikit pun dah tergelincir dah, Ustaz. Zulkarnain, Hana, adalah satu figura yang Allah bangga. Sebab aku bagi nikmat je, dia tahu nak guna ke mana. Aku bagi nikmat wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Aku bangga dengan orang macam ni. Ingat ya, la in syakartum la azidannakum. Orang yang tahu guna nikmat Allah, Allah Taala akan tambah. Aku bagi dia kekayaan, dia guna kekayaan untuk infak bantu gelandangan. Aku bagi dia populariti, aku bagi dia followers, aku bagi dia nama. Dia tahu untuk menyebarkan kebaikan pada pengikutnya. Aku gunakan kuasa, aku kurniakan pangkat. Dia tahu gunakan kuasa dan pangkat itu untuk melindungi orang daripada penindasan. Aku kurniakan kepadanya kefasihan lidah, dia menyeru manusia kepada Tuhan. Aku bangga untuk bagi pelbagai pemberian kepada orang macam ni. Jadi semoga kita dalam karakter Zulkarnain ini, tuan-tuan. Dan Zulkarnain di hentian yang kedua, beliau telah menggunakan kuasanya
untuk membantu penduduk yang kita dapat lihat di situ primitif. Di mana mereka dengan cahaya matahari tak ada sebarang perlindungan, tak ada sebarang pakaian. Zulkarnain pergi ke situ kenapa? Sebab ini key yang kedua, catat belaka. Key pertama tadi keimanan. Baik. Key yang kedua, di mana jua anda berada, sebarkan kebajikan. Sebarkan kebajikan. Kadang-kadang orang tak nak dengar kita ceramah pasal apa tentang Islam. Tetapi orang cepat tersentuh bila orang Islam membantu orang lain atas dasar kemanusiaan, membantu orang yang tak ada kediaman. Sebab cerita orang yang tak ada perlindungan dengan cahaya matahari ini, setengah para ahli tafsir menyatakan orang gelandangan, orang miskin, dia tak ada pakaian, dia tak pandai buat pakaian. Maka Zulkarnain memang membawa bala tentera yang dapat mendidik rakyat di situ. Fa'atba'a sababa, thumma atba'a sababa. Dia bawa bala tentera yang based on research dia adalah orang di sini memerlukan kemahiran buat pakaian. Orang di sini perlukan kemahiran buat rumah sebab matahari terlalu terik, selalu bersinar. Ya, susah nak cari peluang untuk mereka mengelakkan cahaya matahari. Jadi mereka ini memerlukan kebajikan dari sudut rumah, dari sudut pakaian. What a great personality, tuan-tuan. Zulkarnain bukan hanya menyebarkan keimanan, sembang dan berkhutbah pasal keimanan, hentian pertama. Hentian kedua adalah diberi kebajikan. Dia memberikan makan minum. Dia tidak boleh nampak ada orang susah di bahagian timur. Di bahagian barat dia orang maju, bagus, tapi zalim. Zalim. Tetapi di timur pula, ya, orang yang barangkali beriman, tetapi dia miskin. Dia mundur. Lepas tu Zulkarnain dia gabung dua kekuatan ni. Orang barat perlukan timur, orang timur perlukan barat. Jadi itulah hikmah susunan kisah ni. Subhanallah. Kalau kita lihat kan bagaimana kontradiktori tempat yang Zulkarnain pergi ini kan. Satu, memang mereka ini masya-Allah dikurniakan Allah dengan kelebihan maju, tapi mereka sangat zalim dan juga kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, mereka ini sangat mundur. Sangat mundur. Jadi sebenarnya saya rasa Zulkarnain ni dia melihat perspektif yang sangat besar dalam dakwah kan. Bagaimana nak membantu orang yang mundur juga. Maknanya negara yang maju bertanggungjawab untuk membantu negara yang mundur. Saling kata orang bantu membantu. Sebenarnya kalau kita lihat kat sekarang zaman lah ni. Allah kan bagaimana kita lihat negara yang besar menindas negara yang kecil. Contoh macam Palestin. Masih lagi berjuang untuk mendapatkan kebebasan mereka. Mohon Ustaz komen mengenai tadabbur surah ini, Ustaz. Kalau kita lihat di hentian yang seterusnya nanti, tuan-tuan, di mana Allah memaparkan Zulkarnain menuju ke lokasi yang juga tidak menjadi sasaran pemerintah dan penguasa. Tempat pertama tadi kita dah tentu dah, tempat matahari terbenam tapi nampak laut warna hitam lumpur. Tempat kedua pula tempat di mana penduduk sangat primitif sampai mereka tak dapat nak mengadakan perlindungan, ya, antara mereka dengan bahaya cahaya terik matahari. Dan sebentar lagi cerita dia pergi ke dua pergunungan. Ingat betul-betul setiap kali Zulkarnain bertolak, dia bertolak dengan R&D. Dia bukan pergi berjalan-jalan cari makan, hari ini restoran mana, kita kan kaya raya hari ini hotel mana, hari ini kita nak jumpa pemimpin mana. Tak. Hentian kedua, tuan-tuan diberikan gambaran di mana Zulkarnain pergi tanpa wartawan, tanpa orang yang nak viralkan. Sebab kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra. Ini ayat yang menonjolkan integriti, keikhlasan. Kami dan perihal hati Zulkarnain tiada tabir. Di negeri yang mana penduduk dengan cahaya matahari tak ada tabir. Subhanallah. Di negeri yang penduduk dengan cahaya matahari tak ada tabir, kami dengan hati Zulkarnain tiada tabir. Kami tahu segala apa dalam hatinya. Ini menunjukkan apa? Taqwa Zulkarnain. Allah tahu apa aku buat dan Allah tahu apa dalam hati aku. Kamera dia bukan setakat rakam apa tingkah laku aku. Kamera Allah juga rakam apa dalam hati aku. Menjadi pemerintah, jadi penguasa, ujian sangat berat. Sebab kita boleh petik jari, macam-macam benda boleh buat. Petik jari semua orang datang pada kita. Tetapi hentian yang ketiga nanti, tuan-tuan, Zulkarnain menuju ke tempat yang juga berasaskan R&D. Penduduk di situ memerlukan another key. Hentian yang ketiga adalah keamanan. Jadi anda pemerintah wajiblah menjaga tiga perkara. Pemerintah di sini bukan hanya bermaksud pemimpin negara, Hana, atau pemimpin negeri yang berhormat.
Dalam keluarga kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Anda bertanggungjawab untuk pastikan 3 hentian ini. Dalam keluarga anda, qu anfusakum wa ahlikum nara, keimanan. Yang kedua, kebajikan, nafkah beri ke tidak pada isteri, anak semua. Dan pendidikan beri tak pada anak kita? Atau anak kita ketinggalan daripada persekolahan? Kasihan dia buta huruf. Yang ketiga adalah keamanan. Pelihara keluarga daripada ancaman-ancaman bahaya daripada luar. Bahaya penceroboh, bahaya pencuri dan bahaya COVID-19. Jadi pelihara keluarga kita daripada bahaya-bahaya ini. So Zulkarnain akan berada di hentian ketiga untuk melengkapkan skrip seorang pemimpin dengan 3K tersebut. Baik. 3K itu keimanan, kebajikan dan juga keamanan. Nak tahu apakah hentian yang ketiga tersebut? Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Kita masih membincangkan tentang Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi ayat 83 hinggalah ayat 98 insya-Allah. Dan sebelum itu saya nak santuni juga penonton kita di Facebook yang Masya Allah begitu rajin mencatat setiap nota yang diberikan oleh Ustaz sebentar tadi mengenai surah Kahfi ini. Antaranya Nolin Mohid, Maznah Sardan Maznah, Rosni Ahmad, Masya Allah Tabarakallah, Zaza Nasir, kemudian Siti Zainab Ismail, Faridah Haji Karmani, Anis Muhtam dan siapa-siapa yang saya tak sebutkan namanya. Saya nak minta anda semua, walaupun anda catat di Facebook, saya pastikan anda juga sampaikan apa yang telah pun anda catatkan kepada ahli keluarga anda, sahabat-sahabat anda dan seluruh orang yang kenal-kenal anda. Jadikan ini sebagai amal jariah juga. Kita bertadaburkan. Jadi mereka pun dapat juga knowledge tu sama-sama dengan kita pada hari ini insya-Allah. Baik Ustaz, kembali kepada soalan kita yang seterusnya kan dalam ayat 94 ni. Kaum tersebut meminta bantuan Zulkarnain yang kelihatan memiliki kemampuan dan kepandaian dalam menolong mereka membina tembok itu. Dan Zulkarnain sekali lagi menunjukkan sikap orang beriman dan saleh yang tidak henti membantu membina tembok, subhanallah. Tembok untuk halang siapa ni? Okey, hentian ketiga, Zulkarnain pergi kepada 2 pergunungan. Soalan saya tuan-tuan, buat apa pergi 2 gunung? Punyalah banyak bandar-bandar mewah boleh anda pergi untuk anda mengaut keuntungan dan menonjolkan kuasa kepada rakyat yang bijak dan pintar. Tiba-tiba hamba Allah Ta'ala ni pergi 2 pergunungan. Untuk apa? Sebab maklumat yang beliau dapat. Pergerakan berasaskan maklumat. Ini juga ciri Zulkarnain. Kemana jua anda pergi, you must have reason. Sebab itulah pemuda Al-Kahfi, mereka ada sebab pergi ke gua, walaupun mak ayah mungkin akan kata gila ke apa pergi ke gua. Tak apalah, kita orang ada sebab. You have reason. Jadi, thumma atba'a sababa, berulang 3 kali tuan-tuan. Menunjukkan 3 hentian ini, baginda akan pergi dengan maklumat. R&D sangat penting bagi kaum muslimin. Kalau kita tak mahir dengan R&D, kita bermusuh dengan data dan statistik. Kita bermusuh dengan sains dan para saintis, kita akan mundur. Sebagaimana di hentian yang kedua. Mana ciri Zulkarnain dalam hidup kita? Bukankah membaca surah Al-Kahfi, Rasulullah SAW menyebut mengeluarkan kita daripada kegelapan menuju cahaya, mendapat cahaya daripada satu Jumaat ke satu Jumaat. Antara cahaya penting adalah cahaya ilmu. Antara cahaya penting adalah cahaya bila kita berkuasa. Jadi, di hentian yang ketiga ini akan anda lihat Zulkarnain memandaikan rakyat. Menjadikan rakyat ini brilian dan bijak dan mahir. Caranya bagaimana? Okey, bila dia sampai saja ke tempat yang beliau sudah tahu ada masalah kat sini. Dan memang Allah gambarkan kaum kat sini ada masalah, dia punya bahasa tu tak boleh nak faham. La yakaduna yafqahuna qawla. Di mana nyaris hampir-hampir Zulkarnain and the gang dan para menterinya, dia mau kecek gapo ni kita tak faham. Masya-Allah. Cuba habaq mai dia mau tak ada translator di pihak dia orang. Allah gambarkan macam mana Zulkarnain hampir-hampir tak boleh nak faham apa yang mereka cakap penduduk dekat hentian ketiga ni anak. Tetapi Zulkarnain akhirnya dapat faham. Nak katanya Zulkarnain sangat mengambil berat perihal rakyat. Kalau bahasa menjadi halangan, kita kena atasi generation gap ini. Betapa banyak pemimpin, termasuk kita lah pemimpin, yang dengan generasi tertentu tak boleh nak masuk. Sebab kamu cakap bahasa apa ni?
Kita ni generasi yang tak faham lah bahasa korang ni. Dalam dakwah, kita tak boleh jadikan ini sebagai halangan dan alasan. Kita kena menyantuni anak-anak muda ini. Kita kena menyantuni generasi yang bahasa anak muda, bahasa yang saya suka sebut generasi TikTok ni, bahasa dia pelik-pelik belaka. Tapi kalau kita tak faham, mereka tidak akan masuk dalam radar dakwah kita. Kalau kita nak masuk pada mereka, kita kena faham bahasa mereka. Ini karakter Zulkarnain. Beliau tidak menjadikan alasan, minta maaf saya tak faham bahasa korang, minta maaf saya nak pergi tempat lain lah. Tak. So, bila difahami bahasa diorang, alhamdulillah, in the end, baru Zulkarnain dapat tahu. Penduduk kat sini minta tolong. Boleh tak kami nak bayar kamu? Kami ada duit. Boy, ada duit. Ingat dengan duit, boleh buat apa saja. Kami ada duit, kami nak upah kamu sebagai pemerintah Zulkarnain untuk bina tembok. Kerana kami diserang oleh apa? Bukan COVID diserang oleh dua bangsa manusia, dua bangsa pengganas atas muka bumi. Dan inilah juga dua bangsa yang menjadi tanda-tanda besar kiamat, iaitulah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surah Al-Kahfi, Ya'juj dan Ma'juj adalah cerita sejarah. Dalam surah Al-Anbiya, Ya'juj dan Ma'juj adalah cerita masa depan. Dalam perkataan lain, kita sedang bersama dengan kisah sejarah dan masa depan. Bridging between the past and the future. Jadi, tuan-tuan, Allah Ta'ala menunjukkan di sini, penduduk di hentian yang ketiga memang memohon agar Zulkarnain membina perlindungan kepada mereka dengan bayaran. Tetapi menakjubkan jawapan Zulkarnain, subhanallah, what a great personality. Dia kata, saya tak perlu duit anda. Saya ada bayaran daripada langit. Saya berjuang bukan untuk harta kebendaan. Dah simpan duit tu. Ya, guna duit tu pada tempatnya. Saya perlukan bukan duit, saya perlukan TKM, tenaga kerja manusia, Human Resource Management. Berikan anak-anak muda kamu, berikan lelaki-lelaki kamu, aqwiya ar-rijal, berikan kepada saya. Saya nak guna mereka untuk bina radman, untuk bina tembok yang kuat. Apa yang menarik perhatian saya, anak, adalah Zulkarnain tak kata, saya akan guna tentera saya untuk membantu anda. Sebab anda ada masalah kan, saya akan gunakan tentera saya. Tak, dia kata, aku perlukan penduduk kamu. So dia hadir dengan bukan bersifat saya ada jawapan pada semua masalah anda. Mari semua bala tentera kita buat apa yang menjadi masalah di tempat ini. Zulkarnain bukan jenis memanjakan rakyat. Semua kami ada jawapan pada masalah anda. Kami talian hayat anda kan, mari saya bantu. Tak. Dia berfikir begini. Saya boleh guna bala tentera saya, tapi apa yang rakyat belajar kat sini? They didn't learn anything. Tetapi Zulkarnain kata, macam ni, saya tak akan guna tentera saya nak guna tentera kamu. Saya nak guna penduduk di tempat kamu. Jom, saya facilitate the learning process. Mari saya selia, dipanggil penyelia, supervise. Kadang-kadang kita ni semua benda kita nak buat. Padahal ada situasi di mana kita kena mendidik orang tu. Bukan kita buat. Kita tolong didik dia. Dan dia akan belajar sesuatu di mana menjaga negara sendiri. So dia pun, Zulkarnain bagi arah yang sangat detail, dan di akhirnya penduduk terkejut. Macam mana kita boleh buat tembok macam ni ya? Kita pun tak sangka. Terima kasihlah Zulkarnain. Pemimpin yang bagus kan? Yes. Dia bukan hanya bagi orang kata apa patah Cina, Hana, jangan hanya bagi ikan. Nanti dia cari last kali kena bagi pancing biar dia mengair sendiri. Itu karakter Zulkarnain. Tabarakallah. Jadi sebenarnya dua R&D yang kita belajar daripada Zulkarnain ini. Yang pertama, kita kena kaji budaya orang tersebut, bahasanya, bagaimana untuk kita faham dengan lebih lanjut cara terbaik untuk kita berdakwah. Yes, betul. Cara terbaik untuk kita tarbiyah. Dan yang keduanya adalah dari aspek teknologi. Bagaimana beliau berjaya mendidik dan juga bersama-sama dengan penduduk tersebut membina tembok yang mampu menghalang Ya'juj Ma'juj daripada berleluasa. Baiklah, ini satu lagi misteri yang perlu kita rungkaikan. Dah tahu tadi misteri tentang Zulkarnain, masya-Allah, tabarakallah. Dan yang keduanya mengenai Ya'juj Ma'juj yang juga seringkali dibahaskan dan didebatkan. Betul. Apa sebenarnya Ya'juj Ma'juj ni? Monster ke? Okey, kita berada dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni penuh misteri. Adakah anda masih ingat pada minggu lepas kita bicara tentang siapa yang Nabi Musa jumpa ni? Juga dibahaskan sampai sekarang, Khidir. Kemudian pertemuan dua lautan. Kat mana pertemuan dua lautan tu? Bahrain ke? Sebab Quran bunyi-bunyi macam Bahrain.
Kita juga telah melalui siri-siri sebelumnya tentang Al-Kahfi. Gua tu kat mana? Pemuda tu 7 orang. Siapa nama-namanya? Yang ke-8 anjing kan? Warna apa? Kita memang diuji oleh Allah untuk membuat pilihan yang betul. Macam Zulkarnain tadi, ingat lagi tak? Dia tahu dia diuji Allah. He must choose a good response. Dia kena pilih respon yang betul. Maka Allah Ta'ala sengaja, saya ulang, Allah dengan maha hikmahnya memutuskan untuk tak sebut. Masya Allah. So, termasuk dalam perihal Ya'juj dan Ma'juj, kita kena ada satu sikap, berpadalah dengan apa yang disebut oleh Allah dan Rasulnya. Dan selebihnya adalah kita buat bekalan. Sebab dengan bekalan daripada suratul Kahfi, Allah akan memelihara kita daripada sebarang musuh-musuh Allah. Sama ada Dajjal yang Rasulullah SAW bersabda, 10 ayat pertama akan memelihara kamu ataupun 10 ayat terakhir, maupun apa jua pencerobohan daripada mana-mana musuh-musuh termasuk bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ia bukan monster yang lawan Atroman. Ini bukan raksasa, tuan-tuan. Saya meneliti beberapa hadis-hadis yang sahih tentang fitan. Ya. Bangsa Ya'juj Ma'juj adalah manusia Bani Adam. Mereka bukan adabah yang keluar daripada muka bumi. Kena beza. Itu antara 10 tanda kiamat. Adabah satu bentuk binatang. Ya'juj Ma'juj adalah makhluk lain. Tetapi daripada Bani Adam. Antara dalil mereka ini adalah anak-anak Adam, ya, satu bangsa pengganas, mufsiduna fil ard. Allah menyebut mantapnya kerosakan dengan karakter mereka. Mufsidun, kalau kita lihat, adalah fi'il, adalah isim. Yang menunjukkan ayat 94 itu, mufsiduna fil ard. Allah bukan sebut dalam bentuk fa'il, yufsiduna. Allah sebut mufsiduna, menunjukkan karakter dia orang ni, darah daging dia orang ni adalah kerosakan, perang, military powerful, nak digunakan untuk memerangi manusia. Mereka tak boleh nampak ada bangsa manusia yang dapat hidup senang lena. Mereka tak boleh duduk diam. Jadi keganasan, ketenteraan adalah simbolik, adalah sifat Ya'juj dan Ma'juj. Cuma kalau ditanya siapa, saya pun tak tahu siapa, wallahu alam. Tetapi ia antara tanda-tanda besar kiamat, dan munculnya ya adalah selepas kematian Dajjal dengan tombak Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Dan ingat, Ya'juj Ma'juj tiada sesiapa boleh mengalahkan mereka. That's why Zulkarnain tidak pergi ke tempat Ya'juj Ma'juj dan berlawan dengan dia orang. Padahal dia ada kuasa, betul tak? Kenapa dia tak pergi lawan? Dia kan ada kuasa. Allah bahkan sebut makanna. Tak ada orang boleh menumbangkan mereka, tetapi Zulkarnain tahu dia punya batasan. Dia tahu aku memang a great ruler, tapi aku tetap ada batasan. Allah memberikan wahyu kepada Zulkarnain sebagaimana wahyu yang kita baca dalam hadis yang sahih kepada Nabi Isa. Kau takkan boleh menumbangkan mereka. Aku saja boleh mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi akhirnya Allah memustajabkan doa Nabi Isa di akhir zaman, ya, cerita di akhir zaman. Ya'juj Ma'juj telah terbunuh. Manusia-manusia, tentera-tentera perosak ini telah terbunuh dengan cacing yang keluar daripada leher mereka. Yang tu kita sembang nantilah, tuan-tuan. InsyaAllah. Dan begitu sebenarnya ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi pada hari ini, ayat 98, yang ini ialah satu rahmat dari Tuhanku. Dalam pada itu apabila sampai janji Tuhanku, dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur, dan adalah janji Tuhanku itu benar. Ustaz, untuk kita sedikit saja ringkas 1 minit tentang ayat tadabbur kita pada hari ini, Ustaz, tafadhal. Akhir sekali kita simpulkan, Zulkarnain berjuang bukan kerana mahukan populariti, followers dan pengaruh. Dia memulangkan segala kelebihannya kepada Tuhannya dengan berkata, dan mudah-mudahan semua orang hafal ayat ini bila dipuji. Qala hadza rahmatun min rabbi. Dia memulangkan kepada Tuhannya bahawasanya tentera yang hebat, kemahiran yang genius, R&D yang powerful, integriti yang tinggi, step by step arahan yang jelas, semua ini adalah rahmat kurniaan daripada Allah. I am nothing without Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengambil teladan daripada kisah Zulkarnain. Ia bukan kisah sejarah, ia kisah kehidupan.
Amin, Wallahu a'lam. amin, amin. InsyaAllah. Jazakumullah khair jazak buat Ustaz Muhammad Syahari Abdul Rahman di atas penerangan tentang surah Al-Kahfi pada hari ini ayat 83 hingga 98. Sama-sama kita mengambil pengajaran dan juga ibrah daripada kisah Zulkarnain dan juga Ya'juj Ma'juj ini. Tanya diri kita, adakah kita ada ciri-ciri serta karakter Zulkarnain? InsyaAllah.